melihat tajuk perkongsian, di mana mula-mula ni kita akan lihat tentang perkongsian, menyediakan penyata yang kewangan untuk perkongsian, dan bahagian kedua kita akan melihat pembubaran perkongsian. So, mula kita lihat sini definisi, iaitu perkongsi ada 2 hingga 20 orang di mana mereka berkongsi modal, kepakaran ataupun pengalaman dan risiko. So, setiap perkongsi mungkin menyumbang 10k setiap seorang, atau mungkin ada yang menyumbang 10k, ada yang menyumbang 30k dan sebagainya. Atau mereka, kalau mereka nak bergabung dalam satu tempat, contohnya klinik ke atau hospital, mungkin doktor nak berkongsi kepakaran, ada yang pakar dari segi jantung, pakar mata dan sebagainya, dan juga mereka berkongsi dari segi pengalaman, dan juga bila mereka berkongsi risiko, kalau risiko keuntungan ataupun kerugian mereka akan tanggung bersama. So, bila bercakap tentang perkongsian ini, mengikut Akta Perkongsian 61, iaitu perhubungan yang wujud ni ialah untuk orang yang menjalankan urusan bersama, sebab mereka memang sama-sama berkongsi untuk mendapatkan keuntungan. Okey, jadi contoh-contoh yang kita lihat di paparan ini iaitu mereka buka klinik, ataupun kedai, berkongsi adik-beradik dan sebagainya, ataupun jika anda mempunyai kepakaran yang sama di bahagian accountant, so anda boleh berkongsi. Kemudian kita lihat perbezaan di antara perkongsian dengan menikah tunggal. Perkongsian kita lihat ramai, 2 hingga 20 orang, menikah tunggal seorang sahaja. Modal kita panggil setiap yang menyumbang modal kita panggil perkongsi, tetapi kalau tunggal hanya pemilik sahaja. Dari segi pengagihan untung rugi pula kita ikut perjanjian lah. Kalau kita kata sama rata, katalah kamu ada 3 orang, so semua orang dapat 1/3, 1/3. Ataupun mungkin kita nak pilih 2 nisbah 3 nisbah 5. So itu semua bergantung kepada perjanjian. Tetapi kalau kita milikkan tunggal, semuanya adalah pemilik yang punya. Baik, jangka hayat perniagaan, perkongsian akan dibubarkan. Bubar ni maknanya no longer exist lah, terpisah lah, ataupun terbubar jika seorang meninggal dunia. Seorang je meninggal dunia, akan terbubarlah perniagaan, ataupun diisytiharkan muflis. Yang boleh isytihar ini adalah mahkamah. Kalau mahkamah isytihar dia muflis atau bankrupt, maka terbubarlah perkongsian, kena mulakan semula all over again, ataupun persetujuan bersama. Jika kita dah capai matlamat perkongsian, contohnya kita mungkin ambil satu lot perniagaan semasa konvo di mana-mana universiti. Apabila tamat tempoh konvo, maka kita dah tak berniaga lagi. So masa tu kita pun setujulah untuk bubar, sebab kita sudah mencapai matlamat perkongsian. Tapi kalau pemilik pula tunggu dia meninggal dunia lah, atau katalah dia dah tak nak niaga lagi, barulah dia akan tutuplah perniagaan. Baik, penyediaan penyata kewangan, mereka ada persamaan dari segi kedua-duanya akan menyediakan akaun perdagangan dan juga untung rugi. Tetapi untuk perkongsian, apabila dia sudah dapat tahu berapa dia untung, dia kena tunjukkan berapa banyakkah yang dia hendak agihkan kepada setiap perkongsi. Kalau dia ada 3 orang, dia kena tunjukkan berapakah setiap orang dapat. Kemudian komponen equity pemilik, kalau dalam akaun perkongsian, dalam perniagaan perkongsian, dia taklah boleh buat macam dalam pemilikan tunggal. Kalau pemilikan tunggal senang, modal tambah untung bersih tolak ambilan, sebab dia seorang je. Bayangkan kalau kita nak catatkan semua tu dalam perkongsian punya, ada 20 orang. Jadi kita akan asingkan catatan tentang modal setiap perkongsi dalam akaun modal dan akaun semasa. Jadi akaun modal ni biasanya mencatatkan jumlah yang dibawa masuk pada hari pertama perniagaan ataupun modal tetap. Tetapi akaun semasa ni akan mencatatkan perubahan kepada modal yang telah disumbangkan sebelum ini. Itu ya perbezaannya. Kita lihat kemudian mengapakah kita nak ubah entiti milikan tunggal ni kepada perkongsian yang asalnya milikan tunggal.
Kenapa kita nak tukar kepada perkongsian? Okey, pertama kerana kalau kita berkongsi, kita dapatlah modal yang besar. So kita dapatlah membesarkan perniagaan. Kemudian kalau kita ni pakar dalam satu bahagian, okey, contohnya dalam bidang catering, awak pandai masak tapi tak sempat nak urus kan, okey, awak pun berkongsilah dengan kawan ni yang sangat pandai mengurus, atau awak nak berkongsi orang yang ada kanopi. So mungkin awak nak berkongsi kepakaran, macam cerita saya tadi tentang hospital ataupun klinik. Awak nak 2-3 orang yang mempunyai kepakaran yang berbeza. Kemudian risiko, kalau kita dapat bagi-bagikan risiko kepada ramai orang, kalau kita ada ramai rakan kongsi. Jadi bila kita ada ni semua, dapat mengembangkan perniagaan, okey, ada kepakaran yang pelbagai, risiko tu ramai-ramai yang tanggung, maka kita akan lebih berdaya saing untuk survival perniagaan. Okey, seterusnya kita lihat section 26 Akta Perkongsian. Akta Perkongsian 61 ni, jika kita berniaga berkongsi ni, kita kenalah pakat-pakat, kena ada perjanjian, kita kena listkanlah apa yang kita persetujui bersama. Kita kena meterai perjanjian. Kalau tak, kita kena akurlah kepada Akta Perkongsian 61. Di mana dalam akta ni menyatakan kalau nak bagi untung rugi, kena bagi sama rata. Tak kisahlah sama ada yang memberi modal tu tak sama, ada yang modal 10k, ada yang modal 30k, tak sama. Tapi kata akta, bagikan untung rugi sama rata. Okey, nisbah satu kalau 3 orang, sama rata, separuh-separuh. Baik, kemudian kalau berdua lah, kalau berdua ialah 1/2, 1/2, 1 nisbah 1. Okey, faedah atas pinjaman. Perkongsi ada buat pinjaman. Perkongsi yang buat pinjaman bukan kita buat pinjaman. Perkongsi meminjam wang daripada perniagaan perkongsian. Maka dia kena bayar faedah. Okey, faedah. Kemudian modal. Perkongsi kan dia menyumbang modal kan. Ada perkongsi nyumbang jumlah yang besar, ada perkongsi jumlah yang kecil. So akta mengatakan tak perlu bayar faedah. Okey, tak perlu bayar faedah. Kemudian yang menguruskan perniagaan tak perlu bayar gaji. Tak perlu bayar gaji. Okey, so tidak. Okey, baik. Kemudian semua orang berhak untuk urus. Okey, bila-bila masa boleh pergi kedai dan uruskan je perniagaan. Kemudian buku akaun ni yang mana rekod perniagaan semuanya hendaklah disimpan di premis agar semua perkongsi dapat tengok dan menyemak. Okey, kita tengok sini pula. Mengapa kita memeterai perjanjian? Kenapa kita mesti ada ikatan perkongsian? Ikatan perkongsian ni maksudnya perjanjian. Ini perjanjian bertulis yang kita persetujui bersama. Kenapa? Sebab kita tak naklah gaduh esok-esok. Kita tak naklah gaduh di kemudian hari. Hari tu kan kau kan tak nak. Jadi kita ada masing-masing ada peranannya masing-masing. Okay. Jadi kita apabila buat ikatan perkongsian tu, kita mesti nyatakan dengan jelas. Berapa modal perkongsi, berapa gaji perkongsi, kalau ambilan berapa faedahnya, kalau modal dapat tak faedah, berapa faedahnya, kemudian bagaimana pula pecahan untung ruginya. Kemudian jika perkongsi ada buat pinjaman duit perniagaan, berapakah faedah yang dia kena bayar. Sebab kalau dia pinjam daripada bank atau institusi keuangan lain, dia kena bayar. Habis dia pinjam dengan perniagaan kita, perniagaan perkongsian, kena bayar ke tidak? So kita kena nyatakan dengan jelas dalam ikatan perkongsian. Jadi pada kebiasaannya kita akan ikutlah faedah atas pinjaman ni. Kalau perkongsi tu dia pinjam daripada institusi lain, dia pun kena bayar faedah. So apa cadangan kita? Kalau kita kata kena faedah, kita tuliskan okey 8% faedah atas pinjaman. Okey, kalau kita kata alright, kita kata
untung rugi adalah 1/2. Kita kena nyatakan dengan jelas. Okey, kemudian kita kata faedah atas modal. Okey, sebab apa? Perkongsi ni dia ada duit. Okey, kalau kita nak galakkan perkongsi ni menyumbang modal yang lebih, kita bagilah dia faedah. Sebab kalau tak, duit tu dia mungkin nak laburkan kat tempat lain. Mungkin dia nak masukkan duit tu dalam bank kan. Jadi kita kata okey, you ada duit lebih, you laburlah dalam perkongsian kita dan perniagaan akan bagi you faedah. So kita pun bagi dia lah, terpulang lah, mungkin 10% agaknya terpulang pada perbincangan anda sesama perkongsi. Kemudian ambilan. Okay, ambilan tu apa? Takkanlah kita nak benarkan perkongsi suka-suka hati nak ambil. Hari ni ambil 2,000, esok 3,000, saya perlu duit lah, isteri nak shopping, saya nak pergi beli beg lah, nak beli aircon lah, tak ada duit lah. Okay, adakah kita nak benarkan dia sewenang-wenangnya keluarkan balik duit yang dia dah modalkan dulu? Kita pun tak nak macam tu kan. Jadi kita nak kalau boleh janganlah begitu mudah dia bawa keluar duit dia. Jadi kita mungkin nak kenakan faedah. Okey, berapa faedah? Katalah 5%. So kita kena tulis. Ni contoh saja Kena tengok soalan. Baik. Kemudian kita nak galakkan perkongsi ni rajin-rajin nak urus. Pandai kan. Datanglah urus kedai. Nanti kita pakatlah bayar gaji. Okey, gaji ataupun allowance ataupun bonus. Mungkin tak mampu lagi nak bayar gaji, bayar bonus. Ataupun bayar gaji pun dapat, allowance pun dapat, bonus pun dapat. Nak raya bagi bonus, contoh je. Okey, jadi kita tetapkan berapa ribu sebulan atau berapa ribu setahun gaji. Kemudian berapakah jumlah modal? You sumbang 20, I sumbang 50. Kita catatkan dengan jelas dalam ikatan perkongsian. Okey, jadi saya harap awak faham pada masa ni apa tu yang dikatakan modal. Okey, yang dikatakan modal. Okey, semua orang bagi modal. Kemudian kalau dia sumbang modal, dia dapat faedah. Perkongsi dapat perniagaan bayar kepada perkongsi faedah atas modal yang disumbangkan. Faedah atas ambilan pula kita ni siapa? Perniagaan perkongsian. Kita kenakan faedah kepada perkongsi yang buat ambilan. Okey, faedah atas pinjaman, iaitu kalau perkongsi nak meminjam, kita ni siapa? Perniagaan perkongsian mengenakan faedah atas pinjaman. So ini adalah faedah diterima. Okey, faedah diterima. Okey, sebab kita terima faedah daripada perkongsi. Perkongsi bayar kepada perniagaan. Okey, jadi gaji macam biasa, tapi gaji kali ini ialah untuk perkongsi, bukan pekerja. Okey, jadi ini khas untuk perkongsi saja. Okey, dan kongsi untung ni ialah mengikut nisbah yang telah dipersetujui. Okey, jika tidak ada ikatan perkongsian, maka ikatan ni ialah yang kita bincanglah sesama perkongsi. Jadi jika perkongsi tidak membincangkan persetujuan, tak memeterai perjanjian, maka dia kena patuhlah kepada akta. Saya ulang balik akta tadi kan. Untung rugi sama rata, faedah dah tetap 8%, modal tidak ada faedah, tak ada faedah, kemudian gaji tak ada. Kemudian semua orang boleh urus buku. Yang ni memanglah, yang ni memang ditetapkan oleh akta. Baik, seterusnya, mengapakah kita kena sediakan akaun pengasingan untung rugi? So yang ini kita akan lihat pada kelas akan datang.